Baginda Rasulullah ketika menghantarkan Siti Safiyah balik ke rumahnya adalah ingin menunjukkan qawamah, pertanggungjawaban sebagai suami terhadap istri, menjaga keselamatannya, menjaga marwahnya. Sampai ketika dihantar, Nabi berselisih dengan 2 orang. Nabi berjalan dengan istrinya, 2 orang berjalan juga di waktu malam dan berselisih. Sahabat Nabi yang lalu pada waktu itu, 2 sahabat ini nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan, maka segan nak tegur Nabi, maka dia melajukan, bagi speednya laju sikit untuk tidak mengganggu perjalanan Nabi dengan istrinya. Maka saat 2 orang itu laju berjalan, dipanggil oleh Nabi, wahai fulan, fulan, ini perempuan yang jalan dengan aku, istri aku, Safiyah. Kata 2 lelaki itu mengatakan, Nabi beritahu, ini istri aku, bukan nak kenalkan istrinya kepada orang. Supaya mengelak kecurigaan daripada orang yang sedang berselisih jalannya dengan Nabi itu, khawatir punya tuduhan macam-macam. Jadi Nabi sebelum mereka punya buruk sangka, Nabi beritahu, itu perempuan yang jalan dengan aku, istri aku, Safiyah. Kata 2 orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tak katakanlah kepada engkau, aku nak buruk sangka engkau jalan dengan orang lain. Kata Nabi, ya aku ini risau karena sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh badan anak-anak Adam umpama aliran darah. Maksudnya adalah akan mengganggu kepada manusia ini. Bila terbuka ruang untuk syaitan mengganggu, akan diganggu sedahsyat mungkin, sehingga orang itu balik rumah, tadi perempuan tuh yang bersama dengan Nabi siapa ya? Oh, jangan-jangan ada jangan-jangan ada problem dah. Itu pintu syaitan sudah mulai masuk. Faham tuh? Itu kereta dia beli bagus tuh, pakai duit yang mana? Jangan-jangan ada jangan-jangan dah, ini mau syaitan pintu masuk. Itu dia beli rumah baru, padahal rumah yang ada sekarang masih ada, dibeli lagi pasal apa? Oh, jangan-jangan baik sangka kepada semua orang. Tak payah urus hal orang, nak beli kereta, nak beli nak beli rumah ke, nak beli banglo ke, nak beli nak beli padang golf ke, nak beli padang bola sepak ke. Faham tu? Hada berkenaan dengan gangguan syaitan kepada manusia. Faham tu? Manusia mudah terdedah untuk diganggu oleh syaitan. Apa itu dalam qasidah burda itu yang dikatakan? Bukan an-nasu qad-tafir antum syab'a ala hubb ar-radha. La ilaha illallah. La in-nafsa wa syaitana wa 'asihima wa in huma mahhadaka nusha fattahimi. Tinggalkan, hati-hati daripada gangguan syaitan dan juga hawa nafsu. Walaupun kedua-duanya itu menasihati kita kebaikan, tuhmah dulu. Jangan percaya dulu. Tak ada syaitan bagi nasihat yang baik. Kalau ada syaitan bagi tahu nasihat yang baik, jangan percaya dulu. Mesti ada yang lebih truk daripada apa yang diinginkan, daripada kebaikan yang disampaikan olehnya. Gal di antara penjagaan Allah kepada baginda Rasulullah daripada gangguan syaitan, kata baginda Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wakkala bihi qarinahu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya walakinna Allah a'anani alaihi fa aslama. Baginda bersabda, tiada sesiapapun daripada manusia melainkan akan diwakilkan. Maksudnya diwakilkan itu akan ditemani selalu oleh syaitan yang namanya qarin. Wa man yakun syaitanu lahu qarinan fasa'a
qarina. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai qarin, teman rapat, maka seburuk-buruk teman adalah syaitan. Qarana itu arti bahasa Arabnya pendamping. Qarana maksudnya mendampingi. Syaitan ini diberi nama qarin sebab sentiasa mendampingi kepada manusia. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, syaitan qarin, dia tahu. Makanya kadang-kadang bomoh kan boleh tahu apa kita buat. Nah, pasal dia punya syaitan ada kontak dengan kita syaitan. So, syaitan jumpa dengan syaitan, kontak itu dengan yang lain, bagi tahu, begitu buat. So, dia boleh tahu. Jangan bagi tahu, pula ini bomoh wali min awliya illallah. Macam mana jadi wali? Faham dong? Tetapi kalau seorang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, qarin pun tak boleh nak cerita kepada orang. Hatta kepada bomoh. Tidak ada seorang daripada kamu melainkan ada qarin yang menemaninya. Apa itu dalam Al-Quran Al-Karim? Wa man a'rada an dzikri fa inna wa man ya'shu an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Pengasih, maka kami jadikan untuknya syaitan yang menemaninya. Ada beberapa kali disebut dalam Al-Quran syaitan yang menemani kepada manusia. Dan syaitan itu akan lari daripada manusia kalau manusia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat tadi, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling daripada mengingati yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami jadikan untuknya syaitan yang menemani kepada dia. Oleh hadza syaitan tidak akan bersama dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kalau mendengar suara adzan, dia akan keluarkan, maaf cakap, angin dengan suara yang kuat, lebih suka dia dengar suara anginnya sendiri berbandingkan dengan suara adzan. Faham dong? Taib. Kata baginda Rasulullah, tiada seorang daripada kamu melainkan akan ditetapkan kepadanya syaitan yang menemaninya daripada jin yang namanya qarin, dan juga ada peneman baginya daripada malaikat, supaya adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syaitan saja, malaikat pun juga ada. Syaitan akan bagi waswas hal-hal yang tak baik, malaikat akan mengingatkan hal-hal yang baik. Sehingga bila terlintas dalam hati keinginan untuk berbuat kebaikan, itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Jadi kena segera direspon. Bila ada kecenderungan pada hawa nafsu untuk berbuat perkara yang tidak baik, itu adalah informasi daripada syaitan kepada seorang tersebut. Kemudian sahabat bertanya, engkau pun begitu wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku pun begitu. Maksudnya ada syaitan dan juga ada malaikat, akan tetapi Allah membantu aku sehingga syaitan yang menemani aku itu masuk Islam. Artinya tidak memberikan apa-apa info ataupun suruhan yang tak baik. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam. Ada khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tiada ruang bagi syaitan untuk mengganggu baginda Rasulullah. Kita dalam sejarah juga ada diceritakan bahawa baginda Rasulullah ketika berada di perkampungan Siti Halimatus Sa'diyah, baginda Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril dan dibawa air bekas diisi dengan air Zam-Zam dan dibersihkan oleh Jibril hati Nabi Muhammad SAW, dan ada sebutan di situ dikeluarkan hadzuz syaitan. Hadzuz syaitan, bahagian yang menjadi tumpuan syaitan, yakni dibersihkan pada hati Nabi sehingga tidak punya belas kasihan kepada syaitan. Kalau tak dibersihkan, syaitan pun akan dapat belas kasihannya Nabi kerana terlalu luasnya belas kasihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu,
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ada mengatakan dalam Simtud Durar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhuran ala tuhuri. Malaikat yang operate Nabi itu bukan mengeluarkan kotoran daripada hati Nabi, akan tetapi ianya menambahkan kebersihan hati yang sudah bersih. Ialah masih kecil, belum berusia 6 tahun lagi, masih fitrah, mana ada hal-hal yang tak baik pada hati anak-anak yang kalau orang biasa sahaja masih dalam keadaan fitrah, apatah lagi baginda Rasulullah. Namun operation yang dilakukan itu menambahkan kesucian pada hati yang sudah suci, sehingga tiada ruang bagi syaitan untuk mendapatkan belas kasihan daripada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, penjagaan Allah kepada baginda Rasulullah SAW daripada gangguan syaitan. La ilaha illallah. Gal pernah ada syaitan mengganggu baginda Rasulullah. Dalam kitab ini pun dinyatakan ada syaitan mengganggu. Akhirnya dikejar oleh Nabi SAW, ingin mengganggu Nabi ketika dalam salat. Maka dihampiri oleh baginda, dikejar oleh Nabi SAW, diikat oleh baginda Rasulullah SAW. Katanya, kalau bukan oleh kerana aku segan dengan Sulaiman, maka aku tunjukkan kepada kamu macam mana rupa syaitan yang aku dah ikat, kata Nabi SAW. Sehingga syaitan itu boleh dimain-main oleh budak-budak, dia kata. Sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau beri kekuasaan yang engkau dah beri kepada aku, jangan kau beri kepada orang lain. Dalam Quran ayat itu disebutkan oleh Allah melalui permintaannya Nabi Sulaiman. Maka Nabi mengatakan, kalau bukan oleh kerana segan pada Sulaiman, maksudnya apa? Nabi Sulaiman punya kekuasaan mentadbir syaitan, iblis, mentadbir jin dan semua ifrit, semua ditadbir oleh Nabi Sulaiman. Oleh kerana Nabi Sulaiman minta supaya kekuasaannya tidak diberi kepada orang lain, sementara kekuasaan Nabi Sulaiman dimiliki juga oleh Nabi. Buktinya, Nabi boleh tangkap itu syaitan. Dan boleh diikat oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tak mahu dedahkan. Apa sebabnya? Hormat, tawadhu kepada Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Katanya, kalau bukan kerana segan dengan Sulaiman, aku tunjuk kepada kamu macam mana syaitan aku diikat dan boleh dimain-main oleh budak-budak, kata Nabi SAW. Ada bahagian daripada kekuatan yang Allah beri dan penjagaan yang Allah beri kepada Nabi SAW untuk tidak diganggu oleh syaitan.